Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk topik kedua iaitu masyarakat dan budaya. Okey, apa maksud masyarakat? Okey, menurut Kamus Dewan, masyarakat bermaksud sekumpulan manusia yang hidup bersama dengan cara hidup tertentu. Okey, apa dia pula masyarakat majmuk? Masyarakat majmuk ialah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, agama, bahasa, adat resan dan cara hidup yang tersendiri. Ini maksud masyarakat majmuk. Ini contoh-contoh masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai etnik, kaum dan bangsa. Ini contoh ya, rukun bangsa utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Okey, di Sabah pula, etnik terbesar ialah Kadazan, Dusun dan Bajau. Di Sarawak, kaum utama dia Iban, Bidayuh, Melanau, Kelabir dan Penan. Okey, selain itu kita ada Melayu Arab, peranakan Cina, India Muslim, peranakan Jawi dan Serani. Okey, begitu juga dengan orang asli, mereka juga sebahagian daripada masyarakat majmuk di Malaysia. Ada 3 kelompok utama iaitu Negrito, Senoi, orang asli Jakun, orang Kanak, orang Kuala dan orang Selatar. Mereka ialah kaum daripada orang asli. Mereka juga sebahagian daripada masyarakat majmuk. Okey, seterusnya apa dia ciri-ciri masyarakat majmuk? Masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat campuran yang berbilang bangsa. Maksud dia setiap kaum dalam masyarakat itu mengamalkan agama dan adat, kebudayaan, bahasa, fahaman dan cara hidupnya yang tersendiri. Maksud dia setiap kaum tu masing-masing dia mengamalkan fahaman dan cara hidupnya yang tersendiri. Masyarakat majmuk itu juga hidup bersebelahan tetapi terasing. Okay, apa maksud dia? Maksud dia yang sebenar kita hidup bersama, kita hidup bergaul bersama tetapi tidak bercantum. Okey, seterusnya kita pergi ke faktor kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, di sini kita nak tahu sebab-sebab kewujudan masyarakat majmuk. Faktor pertama iaitu faktor penolakan negara asal. Okey, negara asal ini merujuk kepada negara China dan India. Okey, negara China dan India ini mengalami masalah kebuluran dan kemiskinan yang tinggi. Jadi, mereka tiada pekerjaan dan tiada peluang ekonomi. Selain itu, negara China dan India juga ada masalah politik dan juga masalah alam semula jadi seperti banjir dan gempa bumi. Okay, sebab itu masyarakat India dan China ni hidup susah di negara sendiri dan perlu mencari peluang barulah di tempat lain. Okay, diorang kena cari tempat lain untuk membina hidup baru. Ke mana mereka nak pergi? Di sinilah faktor kedua ni, faktor penarik tanah Melayu. Tanah Melayu ni mempunyai peluang ekonomi yang banyak lah disebabkan perkembangan industri getah dan biji timah di tanah Melayu menimbulkan keperluan terhadap tenaga buruh yang tinggi. Okey, industri getah dan biji timah di tanah Melayu ni telah berkembang pesat dan memerlukan pekerja yang ramai. Okey, sebab itu masyarakat Cina dan India ni masuk ke tanah Melayu. Okey, seterusnya faktor kewujudan masyarakat majmuk atas dasar British. Okey, kestabilan politik British ini telah membawa kestabilan ekonomi di tanah Melayu. Jadi, British ni hendak meningkatkan ekonomi di tanah Melayu. Banyak tenaga buruh diperlukan untuk memenuhi keperluan pengusaha-pengusaha tempatan dan Eropah. Okay, sebab itu ia mendorong kepada kemasukan beramai-ramai buruh dari China dan India untuk mengerjakan lombong biji timah dan getah. Okay, baik, seterusnya kita pergi kepada kesan kemasukan masyarakat majmuk di Malaysia. Kesan pertama iaitu dasar pecah dan perintah. Kedua, politik perkauman. Okay, politik perkauman ni sebagai contoh
UMNO parti politik bagi orang Melayu, MCA bagi orang Cina dan MIC bagi orang India. Seterusnya perbezaan agama, sistem kepercayaan dan kebudayaan, penggunaan akhbar berbeza-beza. Ni akhbar ada akhbar bahasa Melayu, ada akhbar bahasa Cina, ada akhbar bahasa Tamil. Fahaman dan pengaruh politik yang berbeza. Okey, pengaruh politik ni dia bergantung kepada negara asal lah. Macam orang Cina, fahaman dia, pengaruh dia politik dari negara Cina. Okey, untuk orang India, pengaruh dia daripada politik daripada negara India. Itu perbezaan tumpuan sektor ekonomi, pengasingan sistem pendidikan. Di sini wujudlah sistem pendidikan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil, dan pemisahan tempat tinggal. Kaedah menyatupadukan masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat 4 kaedah semuanya. Kaedah pertama iaitu strategi perundangan. Maksudnya kita guna undang-undang untuk menyatupadukan masyarakat di Malaysia, iaitu peruntukan perlembagaan, Akta Keselamatan Dalam Negeri dan juga Akta Hasutan. Strategi kedua iaitu strategi politik, iaitu kewujudan politik perikatan. Di sini kita nak wujudkan satu parti politik yang menggabungkan UMNO, MCA dan juga MIC. Seterusnya kita kena patuh kepada rukun negara. Strategi ketiga iaitu strategi ekonomi, iaitu pengenalan kepada dasar ekonomi baru, iaitu agihan kekayaan secara adil dan merapatkan jurang kemiskinan antara kaum. Dan yang terakhir ialah strategi sosial, iaitu satu bahasa. Satu bahasa ni bermaksud bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Satu akhbar, sistem persekolahan dan kandungan silibus yang seragam, pengenalan mata pelajaran wajib. Di sini contoh dia macam SPM lah. Semua pelajar kalau hendak lulus SPM kena lulus bahasa Melayu dan sejarah. Seterusnya garis panduan penyiaran yang seragam. Definisi budaya. Apa maksud budaya? Budaya merupakan segala penghasilan masyarakat dalam pelbagai bentuk sama ada dalam ilmu pengetahuan, kesenian, adat resam dan kemahiran. Dan yang terakhir sekali ialah jenis-jenis kebudayaan masyarakat majmuk di Malaysia. Ni contoh-contoh kebudayaan masyarakat majmuk seperti keagamaan, perayaan, pakaian, makanan, seni bela diri, tarian, adat pertunangan, adat perkahwinan, adat menyambut kelahiran, upacara kematian dan perubatan. Maksudnya di sini setiap kaum dia mengamalkan kebudayaan yang tersendiri. Saya rasa setakat itu je hari ini. Kalau ada masalah boleh hubungi saya. Jika ada soalan boleh hubungi saya. Saya rasa itu saja. Terima kasih.